Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Di bawah pemerintahan Ratu Ungu di Patani, Baginda telah merapatkan kembali hubungan-hubungan antara Patani dan kerajaan-kerajaan Melayu di selatan iaitu Johor, Pahang, Riau, Lingga. Baginda telah memutuskan pertunangan antara anakda Baginda dengan putera Raja Siam, Patalok. Kemudian, Baginda telah mengahwinkan anak perempuannya itu dengan adinda Sultan Abdul Jalil Shah III daripada Johor. Raja Ungu tidak mahu mengiktiraf pemerintahan Raja Siam yang baru iaitu Raja Prasat Tong sebagai Raja Ayutthaya yang sah kerana mengutuk perbuatan kejam beliau sebelum itu ketika menggulingkan dan membunuh secara kejam Raja sebelumnya, Atithaya Wong yang memerintah selama 36 hari sahaja di Ayutthaya. Maka berang dengan ketidaksudian Ratu Ungu untuk tunduk pada kekuasaan Siam, maka Raja Patalok membina bala askar yang paling besar pernah dilihat dalam sejarah Siam, dan semuanya semata-mata untuk menundukkan kedaulatan Patani dan Ratu Ungu. Berdasarkan dari catatan tadi menunjukkan bahawa Ratu Kuning pernah ditunangkan dengan putera Raja Siam. Ini selari dengan dapatan kami melalui sumber batin petunjuk dari Allah, di mana Ratu Kuning sebenarnya pernah dikahwinkan dengan putera Raja Siam. Bukan sekadar ditunangkan tetapi telah berkahwin. Akibat dari sifat kejam Raja Siam membunuh Raja Ayutthaya, Atithaya Wong yang hanya memerintah selama 36 hari sahaja, Ratu Ungu telah membatalkan perkahwinan Ratu Kuning dengan putera Raja Siam tersebut. Tanpa disangka, selepas pembatalan perkahwinan tersebut, Ratu Kuning sedang hamil. Untuk tidak mahu Raja Siam mengetahui perkara tersebut, Ratu Ungu telah merahsiakan kehamilan Ratu Kuning itu. Apabila Ratu Kuning selamat melahirkan anak perempuan yang dikandung itu, anak tersebut diserahkan kepada Raja Loyo, pemerintah Jembal, yang kebetulan baru kematian anak lelaki yang baru dilahirkan sebagai keluarga angkat di atas hubungan kekerabatan antara dua kerajaan ini. Raja Loyo atau dikenali sebagai Sultan Adiluddin Shah adalah seorang daripada 4 putera kepada Raja Sakti, pemerintah di Jembal, Kelantan pada abad ke-17. Baginda adalah pemerintah kedua kerajaan Jembal selepas kematian ayahanda Baginda, Raja Sakti pada tahun 1649. Raja Loyo kembali ceria dengan kehadiran anak angkat tersebut yang merupakan seorang puteri yang sangat cantik rupa parasnya. Raja Loyo sangat sayangkan anak tersebut, bagaikan ditatang seperti minyak yang penuh. Namun sayang, disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Raja Loyo gering, lalu mangkat, dan begitu juga isterinya, telah meninggalkan anak angkat tersebut keseorangan. Akibat dari kasihan kepada anak tersebut, Cik Siti Wan Kembang telah ambil anak tersebut sebagai anak angkatnya, menjadikan Baginda sebagai keluarga angkat yang kedua. Begitulah kisah Puteri Saadong atau dikenali dengan nama Puteri Mariam yang menjadi anak angkat kepada
dua keluarga diraja Kelantan. Setelah Puteri Saadong meningkat dewasa semasa dalam jagaan Cik Siti Wan Kembang, baginda telah ditabalkan sebagai raja perempuan yang kedua di Kelantan. Cik Siti Wan Kembang telah memperkenankan perkahwinan antara Puteri Saadong dengan Raja Abdullah apabila Puteri Saadong berumur seawal usia 15 tahun. Lalu mereka telah membuka penempatan baru yang diberi nama Kota Jelasin di Kota Mahligai. Puteri Saadong atau Puteri Mariam ini terkenal dengan rupa parasnya yang cantik, sehingga berita kecantikannya tersebar luas ke merata negeri. Hal itu sampai pada pengetahuan Raja Siam ketika itu, lalu berhasrat untuk memilikinya. Namun hasratnya itu ditolak oleh Puteri Saadong oleh kerana baginda sudah mempunyai suami. Lantaran tidak puas hati, Raja Siam menitahkan tenteranya bersiap sedia menyerang kerajaan Kelantan. Peperangan tercetus menyebabkan rakyat hidup sengsara, dibunuh dan mengalami kebuluran yang teruk. Demi kasih sayangnya pada rakyat, Puteri Saadong menyerah diri pada Raja Siam. Sebelum itu, Puteri Saadong telah berjanji baginda akan pulang ke pangkuan suaminya. Lalu Raja Abdullah akur dan telah memberi keizinan. Semasa Puteri Saadong ditawan oleh tentera Siam, baginda dipaksa menjadi permaisuri kepada Raja Siam. Jika tidak, baginda diancam dengan perbuatan yang tidak baik. Berikutan penangkapan Puteri Saadong, Raja Abdullah mengambil pendirian untuk menunggu kepulangan Puteri Saadong, di mana baginda berjanji tidak lagi berkahwin. Pada satu ketika, Raja Siam alami sakit kulit yang teruk. Semakin hari semakin parah, sehingga bernanah. Menurut Ketua Sami Buddha, Raja Siam telah terkena tulah Puteri Saadong dan hanya baginda saja yang boleh mengubatinya. Raja Siam merayu pada Puteri Saadong supaya mengubatinya. Lalu Puteri Saadong telah meletakkan syarat. Jika baginda berjaya merawatnya, Raja Siam perlu membebaskan baginda dan menghantar kembali pada kerajaannya. Raja Siam terpaksa akur dengan syarat tersebut, memandangkan sakit kulitnya semakin parah. Jika dibiarkan, Raja Siam akan merana kesakitan dan boleh membawa maut. Di Kelantan, selepas bertahun-tahun menunggu, Raja Abdullah mengambil keputusan berubah fikiran. Raja Abdullah telah membuat keputusan untuk berkahwin lain kerana tidak yakin Puteri Saadong akan kembali kepadanya lagi. Di Siam, Puteri Saadong bersedia untuk merawat penyakit kulit Raja Siam. Berdasarkan petunjuk dari Allah, rawatan tersebut dijalankan bukan di luar istana, tetapi berlaku di Balai Rong Seri Istana Raja Siam. Puteri Saadong meminta satu bekas besen yang berisi air diletakkan di hadapan kerusi yang baginda duduk. Lalu Puteri Saadong merendamkan kakinya untuk beberapa ketika. Setelah selesai kaki baginda direndam, air rendaman kaki Puteri Saadong itu disiram pada tubuh Raja Siam tersebut. Proses ini dilakukan berulang kali selama 3 hari berturut-turut pada waktu pagi. Tidak berapa lama kemudian, sakit kulit Raja Siam mulai pulih sedikit demi sedikit. Apabila Raja Siam kembali sembuh seperti sedia kala, akhirnya Raja Siam mengotakan janjinya. Namun,
telah diletakkan syarat pada Raja Siam. Yang mengiringi Puteri Saadong bukanlah tentera, akan tetapi 7 orang yang beragama Islam. Lalu berangkat mereka ke kerajaan Puteri Saadong di negeri Kelantan. Setibanya Puteri Saadong di istana, alangkah terkejutnya baginda apabila suaminya telah berkahwin lain. Betapa hancur hatinya. Pengorbanannya dibalas sedemikian rupa. Mereka bertengkar kerana Raja Abdullah menuduhnya curang, sehingga secara tidak sengaja Puteri Saadong telah tertikam Raja Abdullah di dada dengan cucuk sanggulnya lalu mangkat. Selepas insiden tersebut, Puteri Saadong telah meninggalkan kota Mahligai lalu hilang tanpa dijejaki lagi. Makam Raja Abdullah sehingga hari ini masih boleh dilihat dan dilawati di Padang Halban, Melo di daerah Bacok, Kelantan. Begitulah kisah kesetiaan Puteri Mariam kepada suaminya, dan kemudian baginda digelar sebagai Puteri Saadong, di mana gelaran ini khas kepada golongan wanita, seperti mana kita memakai gelaran Sri Kandi yang merujuk kepada wanita yang telah mempamerkan peribadi yang luar biasa mengatasi kebiasaan seseorang wanita pada masa ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.